sedia dengan buku catatan nota 2.4 adaptasi dalam sistem respirasi ya. Okey, adaptasi dalam sistem respirasi. Perkataan adaptasi ni jangan takut, maksud dia ialah penyesuaian. Ya, penyesuaian. Maknanya kita ada struktur dan kita ada fungsi ya. Jadi sistem respirasi beradaptasi dalam persekitaran yang berbeza. Itu tajuk dia. Iaitu kebanyakan organisma termasuklah manusia mempunyai 3 ciri. Okey, 3 ciri untuk memastikan pertukaran gas. Ya, dia punya matlamat dia untuk memastikan pertukaran gas ataupun disebut sebagai gas exchange yang cekap dengan persekitaran. Mesti ada 3. Ingat 3 tu. 3 ciri tersebut adalah seperti yang berikut. Yang pertama, permukaan struktur respirasi yang lembap. Okey. Ini dia punya pertama. Permukaan struktur respirasi yang lembap. Lembap. Kata kuncinya ialah lembap. Seperti permukaan alveolus yang lembap. Maknanya permukaan respirasi itu dia rujuk kepada alveolus. Kalau ingat lagi, alveolus bentuk dia seperti buah anggur. Ya, seperti buah anggur, dia banyak, ya. Dia banyak. Okey. Jadi ini adalah alveolus. Yang bulat-bulat tu seperti buah anggur. Permukaan dia tu ya mestilah lembap. Yang kedua, struktur respirasi yang nipis. Struktur respirasi yang nipis, kata kuncinya ialah nipis. Seperti dinding alveolus dan kapilari darah setebal 1 sel. Yang dimaksudkan dengan nipis iaitu setebal 1 sel sahaja. Jadi sangat nipis ya. Dan yang ketiga, luas permukaan struktur respirasi yang besar. Okey, luas permukaan struktur respirasi yang besar. Kata kuncinya ialah luas permukaan. Seperti luas permukaan berjuta-juta alveolus. Itu yang menjadikan pertukaran gas menjadi cekap. Ya, kerana ada 3 tadi. Pertama, lembap. Kata kuncinya lembap. Kedua, nipis. Dan ketiga, luas permukaan. Okey. Jadi organisma yang berlainan mempunyai sistem respirasi yang berbeza dan beradaptasi untuk memaksimumkan kadar pertukaran gas dalam persekitaran yang berbeza. Struktur respirasi yang beradaptasi dalam persekitaran berbeza termasuklah kulit luar lembap. Ini bagi haiwan seperti katak yang amfibia ya. Insang seperti ikan dan trakea seperti serangga. Jadi setiap organisma tu secara asasnya mempunyai 3 ciri yang sama iaitu lembap, nipis dan luas permukaan. Ya. Cuma nama dia tu. Dalam manusia dikenali sebagai alveolus. Alveolus ni adalah struktur respirasi bagi manusia. Ya. Bagi katak ada nama dia, ya. Bagi ikan ada nama dia, bagi serangga ada nama dia. Kita lihat organisma yang selain pada manusia ya, iaitu yang kulit luar dia lembap. Ya, seperti katak. Katak mer nama dia ya. Nama dia tu. Jadi amfibia seperti katak merupakan organisma yang boleh hidup di darat dan di air. Maknanya haiwan dua alam lah. Ya, yang boleh hidup di darat juga di air. Struktur respirasi katak dapat beradaptasi untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas
semasa berada di darat. Ya. Selain peparu, katak lazimnya menggunakan kulit luar lembap untuk pertukaran gas. Jadi katak ni sebenarnya apabila dia berada di darat, dia akan menggunakan peparu sebagai organ respirasi dia. Apabila ia berada dalam air, dia akan menggunakan kulit luar yang lembap, ya, sebagai organ respirasi dia. Ya. Kulit katak nipis sangat telap kepada gas. Kan ciri tadi kita dah tengok ada 3, ya, sama. Manusia pertama dia ada apa? Lembap, ya. Dia punya permukaan lembap. Jadi kalau katak kulit luar dia lembap. Ya, lembap. Kata kunci lembap tu ada. Kemudian nipis. Okey, ada nipis. Sama dengan manusia juga, ya. Seterusnya kita sambung untuk amfibia ni ataupun katak. Kulit katak juga sentiasa lembap. Ya. Tadi saya sebut tadi lembap kerana diselaputi oleh lapisan mukus. Lapisan mukus yang memudahkan gas respirasi melarut dan meresap. Okay. Kelebihan dia mukus, ya. Mukus tu menjadikan kulit katak sentiasa lembap, ya. Jadi bila kulit luar dia ni lembap, maka mudahlah untuk pertukaran gas respirasi berlaku. Jadi di bawah lapisan kulit terdapat jaringan kapilari darah yang padat untuk meningkatkan kadar resapan gas antara kulit dengan kapilari darah. Okay, kita tengok soto, ya. Tengok soto katak ni. Okay, dia ada lubang hidung dia. Okay, lubang hidung untuk membenarkan gas masuk, sama ada gas oksigen untuk masuk ataupun untuk gas karbon dioksida keluar. Kemudian dia ada rongga mulut, ya, rongga mulut. Ini rongga mulut. Kemudian glotis, ya, glotis. Glotis, kemudian ada peparu. Okay. Bagaimana dengan ikan pula? Ikan ialah organisma yang hanya boleh hidup dalam air. Oleh demikian, struktur respirasi ikan iaitu insang dapat beradaptasi untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas dalam air. Kita lihat insang. Insang terdiri daripada 2 baris filamen. Okey, 2 baris filamen yang halus. Okey, yang halus dan mempunyai banyak unjuran nipis dan pipih yang dikenali sebagai lamella. Okey, so nama-nama ni kena ingat, ya. Kena ingat, kena tahu. Ya, 2 baris filamen yang halus, ya, dan mempunyai banyak unjuran nipis dan pipih yang dikenali sebagai lamella. Nanti kita tengok mana filamen, mana lamella. Bilangan filamen dan lamella menghasilkan luas permukaan yang besar untuk memudahkan pertukaran gas. Jadi bila suatu struktur tu dia kecil, halus, ya, maka dia akan memberikan luas permukaan yang besar. Jadi bila luas permukaan tu besar, maka pertukaran gas akan berlaku dengan mudah. Oleh sebab itu, oleh sebab ikan tu hidup dalam air, insang dikelilingi oleh air. Dan hal ini memudahkan gas respirasi melarut dan meresap. Okey, tengok. Soto insang ikan. Jadi yang dikatakan filamen ni, macam sikat tu, dia ni. Misalnya 1, 2, ni filamen lah tu. Filamen. Manakala yang memegang dia tu, dia panggil sebagai lamella. Ini lah lamella. Lamella dia. Kita buka dia, kita zoomkan dia. Bila kita zoomkan dia, okey, jadi daripada filamen tu kita dapat lihat banyaknya struktur-struktur lain yang ada.
Iaitu kalau kita lihat di sini, ikan ni dia berenang, dia kena lawan arus. Cara ikan ni berenang untuk mendapatkan gas oksigen dan membebaskan gas karbon dioksida, dia kena berenang lawan arus. Ya, barulah berlakunya pertukaran dengan cekap. Maknanya oksigen datang daripada depan. Dia maknanya dia lawan. Lawan arus, kemudian oksigen akan masuk dalam mulut dia. Kena berlakulah pertukaran dalam insang tersebut. Okey, ini maklumat tambahan, info tambahan. Ikan belacak. Walaupun nama dia ikan, tetapi ikan belacak ni special sikit. Ia dikelaskan sebagai ikan amfibia. Kenapa? Kerana organisma ini bernafas melalui insang seperti ikan dan kulit luar lembap seperti amfibia. Sebab tu ikan belacak ni kita tak boleh makan. Ya. Islam lah. Orang Islam tak boleh makan ikan belacak sebab dia termasuk dalam haiwan dua alam. Walaupun nama depan dia tu start dengan ikan. Tapi bila di belakang tu belacak, maka ianya tidak boleh dimakan. Ya. Kemudian kita tengok sistem respirasi yang lain pula. Serangga. Jadi serangga seperti belalang menggunakan sistem trakea sebagai sistem respirasi dia. Ya. Jadi sistem trakea terdiri daripada tiup udara yang dikenal sebagai trakea. Jadi udara masuk atau keluar dari trakea melalui liang pernafasan yang dikenal sebagai spiracle. Spiracle ni macam pintu masuk dia lah untuk membenarkan udara masuk ataupun udara keluar. Pembukaan dan penutupan spiracle dikawal oleh injap yang membenarkan udara keluar dan masuk ke dalam badan. Boleh digambarkan seperti berikut. Rujuk kepada Rajah 2.16 sistem trakea belalang. Okey, kalau kita lihat di sini terdapatnya banyak spiracle. Spiracle ada bilik-bilik dipanggil kantung udara. Kemudian ada trakea. Bila dia zoomkan ataupun dibesarkan, kita dapati sistem trakea belalang terdiri daripada sini. Ini spiracle, iaitu pintu masuk dia. Kemudian dia dikelilingi oleh trakea. Ini trakea. Kemudian tracheal, yang kecil halus ni adalah tracheal. Kemudian trakea tu dia bersambung dengan otot. Bersambung dengan otot. Jadi oksigen masuk, karbon dioksida akan keluar. Oksigen masuk tu untuk membolehkan respirasi berlaku lah. Bila respirasi berlaku, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. Okey, kita tengok penjelasan lanjut berkenaan dengan sistem trakea. Jadi trakea terbahagi kepada cabang-cabang halus yang dikenali sebagai tracheal. Tracheal mempunyai dinding yang nipis, kata kunci dia nipis dan lembap untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas. Bilangan tracheal yang banyak menghasilkan luas permukaan yang besar untuk memudahkan pertukaran gas melalui resapan terus ke sel. Jadi kalau perhatikan yang saya bulatkan ni, ada 3 sama juga. Dia punya kata kunci Sesetengah serangga seperti belalang mempunyai kantong udara. Yang seperti kita tunjukkan gambar tadi. Apa fungsi dia? Jadi kantong udara diisi dengan udara untuk meningkatkan kadar pertukaran gas respirasi antara tisu dengan persekitaran dalam aktiviti cergas.
Okey. Jadi itu berkenaan dengan adaptasi, ya. Jadi kesimpulan apa yang kita belajar ni, kita lihat berapa. Pertama manusia, yang kedua amfibia, katak, kemudian kita tengok ikan dan kita tengok serangga. Mana ada 4, ya, ada 4 organisma termasuklah manusia, ya, termasuklah manusia. Jadi sila buat nota itu. Kemudian kita nak pergi kepada 2.5, iaitu pertukaran gas dalam tumbuhan pula. Jadi pertukaran gas, sebelum ni kita belajar pertukaran gas dalam manusia. Sekarang ni kita lihat pertukaran gas dalam tumbuhan. Mekanisme pertukaran gas dalam tumbuhan. Kebanyakan tumbuhan menjalankan proses pertukaran gas dengan persekitaran melalui daun, batang dan akar. 3 komponen tu, ya. Daun, batang dan akar. Ketiga-tiga bahagian ini membekalkan luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Lihat gambar rajah berikut. Bagaimana pertukaran gas dalam tumbuhan berlaku. Ya, seperti mana yang kita tahu, ya, semasa fotosintesis, ya, berlaku, gas karbon dioksida diperlukan dan gas oksigen dibebaskan. Ya. Saya ulang, ya. Semasa fotosintesis, gas karbon dioksida diperlukan dan gas oksigen dibebaskan. Untuk respirasi pula, gas oksigen diperlukan dan gas karbon dioksida dibebaskan. Jadi ada 2 gas yang penting bagi tumbuhan ni. Bukan saja tumbuhan lah, haiwan dan manusia pun sama juga memerlukan 2 gas ini dan membebaskan gas ini. Gas yang diperlukan untuk manusia ialah gas oksigen, ya, dan kita membebaskan gas karbon dioksida. Gas yang kita bebaskan tu, gas karbon dioksida, diserap oleh tumbuhan, ya, untuk menjalankan proses fotosintesis. Manakala melalui proses fotosintesis tersebut, tumbuhan membebaskan gas oksigen. Oksigen diperlukan oleh manusia dan haiwan. Untuk respirasi pula, respirasi tumbuhan, oksigen diperlukan, ya, manakala gas karbon dioksida dibebaskan. Okey, kena faham tu, ya. Ada 2 lah, melalui 2 proses, iaitu fotosintesis dan juga respirasi. Jadi awak kena faham 2 proses ni, ya. 2 proses fotosintesis dan juga respirasi. Berdasarkan gambar rajah yang diberikan ni, yang ditunjukkan ni, pada waktu siang, ya, dia kata pada waktu siang, ya, pengambilan karbon dioksida dan oksigen. Maksud di sini ialah pengambilan karbon dioksida untuk fotosintesis dan pengambilan oksigen tu untuk respirasi. Maknanya respirasi ni berlaku pada waktu siang ataupun malam. Sebab pada waktu malam terdapatnya pengambilan oksigen juga, ya. Maksudnya respirasi berlaku siang dan malam, ataupun dengan kata lain, respirasi berlaku sepanjang masa, ya. Dan hasil daripada proses respirasi, gas yang dibebaskan adalah gas karbon dioksida, ya, gas karbon dioksida. Jadi penyingkiran gas karbon dioksida ni merujuk kepada respirasi. Kalau penyingkiran oksigen tu merujuk kepada proses fotosintesis. Peresapan karbon dioksida.
Struktur dalam daun yang menunjukkan laluan pertukaran gas. Ya. Peresapan karbon dioksida berlaku melalui stoma. Mengikut perbezaan kepekatan karbon dioksida di dalam sel dengan di dalam ruang udara antara sel. Jadi peresapan karbon dioksida ni maksudnya dia nak merujuk kepada apa dia ni? Kalau karbon dioksida meresap, maknanya daripada luar ke daripada dalam. Kalau respirasi perlukan oksigen. Jadi kalau karbon dioksida kalau datang daripada luar, maknanya ini adalah untuk fotosintesis. Maknanya karbon dioksida daripada luar masuk ke dalam daun melalui stoma. Melalui stoma. Mengikut perbezaan kepekatan. Maksud di sini ialah di luar tu, kepekatan luar tu lebih tinggi berbanding kepekatan karbon dioksida dalam ruang antara sel. Kena tengok struktur daun seperti gambar rajah berikut. Okey, tengok gambar rajah ni. Nanti lukis gambar ni Kita tengok bacaan dia. Yang pertama tu apabila karbon dioksida digunakan dalam proses fotosintesis, karbon dioksida digunakan dalam fotosintesis, kepekatan karbon dioksida di dalam sel menjadi lebih rendah. Maksudnya dalam sel rendah, di luar tu di atmosfera tinggi. Berbanding dengan kepekatan karbon dioksida di dalam ruang udara antara sel. Perbezaan kepekatan karbon dioksida ini membolehkan karbon dioksida yang terlarut pada permukaan sel yang lembap meresap masuk dari ruang udara antara sel ke dalam sel. Seperti gambar rajah ni gambar rajah tu tengok. Gambar rajah ni. Gas karbon dioksida ni daripada luar, dia meresap masuk ke dalam daun. Bila sebut dalam daun ni melalui satu liang yang dipanggil stoma. Liang stoma. Stoma ni ialah pintu masuk. Pintu masuk yang membenarkan gas karbon dioksida masuk ke dalam daun. Maknanya dia boleh buka dan boleh tertutup. Bila gas karbon dioksida masuk ke dalam ni, dia berkumpul di ruang ni. Ruang kosong ni kita panggil ruang antara sel. Ruang antara sel. Jadi bila dia berkumpul situ, kepekatan gas karbon dioksida di ruang antara sel ni tinggi. Nak dibandingkan dengan kepekatan gas karbon dioksida dalam sel ni. Sel ni ialah sel mesofil berspan. Sel mesofil berspan. Jadi bila berlakunya perbezaan kepekatan gas tu, maka gas karbon dioksida akan meresap masuk ke dalam sel. Dia masuklah. Dia masuk. Untuk apa dia masuk? Gas karbon dioksida diperlukan untuk fotosintesis. Fotosintesis. Fotosintesis berlaku dalam kloroplas. Dalam kloroplas. Ada bahagian-bahagian dia. Bahagian-bahagian dia. Jadi yang bulat-bulat tu adalah kloroplas. Bulat-bulat hijau ni. Yang bulat-bulat hijau tu adalah kloroplas. Yang gelap hitam tu itu adalah nukleus. Nukleus. Jadi apabila berlakunya fotosintesis, gas karbon dioksida itu telah digunakan untuk react dengan air, kemudian terhasillah gas oksigen. Gas oksigen yang terhasil akan keluar pula. Gas oksigen ni nak keluar. Jadi nak keluar, maka cara dia
iaitu kepekatan gas oksigen di dalam sel, sama ada sel mesofil palisad ataupun sel mesofil berspan, kepekatan dia lebih tinggi berbanding kepekatan oksigen di ruang antara sel. Maka gas oksigen akan meresap pergi keluar melalui liang stoma dan ke persekitaran. Ke persekitaran. Okey. Jadi diterangkan yang nombor 2 ni, hal ini menyebabkan kepekatan karbon dioksida dalam ruang antara sel menjadi lebih rendah berbanding dengan kepekatan karbon dioksida di dalam ruang udara di luar stoma. Perbezaan kepekatan ini menggalakkan resapan gas karbon dioksida dari atmosfera ke dalam ruang antara. Okey, itu dirujuk kepada gas karbon dioksida tadi ya. Sama je. Okey, bila sebut resapan, kataan resapan ia merujuk kepada proses pergerakan zarah dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Ya, ada dua keadaan, satu di luar, satu dalam. Okey. Kalau di luarnya tinggi, dalam rendah, maka gas boleh meresap masuk. Dia tak boleh daripada rendah ke tinggi, dia mesti daripada tinggi kepada rendah. Ya, gas karbon dioksida katakan dia nak meresap keluar daripada daun ke atmosfera. Jadi kepekatan gas oksigen di dalam daun mestilah lebih tinggi berbanding dengan kepekatan oksigen di luar, ya. Untuk proses fotosintesis, ya. Fotosintesis. Okey. Ini tadi ya. Ini penjelasan tadi, sama je. Okey, kita lihat liang stoma dan sel pengawal. Seperti mana yang saya sebutkan tadi. Okey, liang stoma dan sel pengawal ni sebenarnya dia banyak terdapat di bahagian bawah daun. Ya, terdapat banyak di bahagian bawah daun. Disebutkan di sini setiap stoma terdiri daripada satu liang. Liang ni ialah laluan ataupun kita kata hole. Hole ni lubang, ya. Lubang ataupun pintu masuk lah, senang cerita, ya. Yang disempadani oleh sepasang sel pengawal. Ini sel pengawal. Ya, kalau tengok gambar ni, ini ada sel pengawal, bentuk dia seperti kacang badam, kacang badam. Jadi yang dikatakan liang di sini, ini liang. Ini liang. Ya, di tengah-tengah ni, itu adalah liang stoma. Sel pengawal mengandungi kloroplas, ya, untuk menjalankan fotosintesis. Liang stoma tumbuhan terbuka untuk menjalankan proses fotosintesis apabila terdapat cahaya. Dia terdapat cahaya. Dan tertutup apabila keadaan menjadi gelap atau semasa tumbuhan kehilangan air yang banyak pada hari panas. Jadi walaupun hari siang, tapi kalau terlalu panas cuacanya, stoma ni akan tertutup. Tertutup. Kenapa dia tutup? Untuk mengelakkan daripada kehilangan air yang ekstrim, yang banyak, yang akibatnya nanti boleh menyebabkan tumbuhan mengalami flaccid ataupun layu. Jadi kita perhatikan keadaan di mana stoma yang terbuka dan stoma yang tertutup. Yang sebelah kiri adalah stoma yang terbuka. Dan yang sebelah kanan ni adalah stoma yang tertutup. Seperti mana saya sebutkan tadi, liang stoma akan terbuka apabila ia berada dalam keadaan ada cahaya. Dan tertutup apabila keadaan tiada cahaya. Ataupun dalam keadaan cuaca di luar terlalu panas. Ataupun musim kemarau yang boleh mengakibatkan kehilangan air yang banyak. Kita nak lihat bagaimana satu proses osmosis. Satu proses osmosis yang mempengaruhi liang stoma. Proses osmosis ini boleh mempengaruhi liang stoma. Sama ada dia nak terbuka ataupun dia nak tertutup.
Apa itu osmosis? Osmosis ialah proses pergerakan molekul air dari kawasan berkepekatan molekul air yang tinggi, iaitu larutan berkepekatan zat terlarut yang rendah, ke kawasan berkepekatan molekul air yang rendah, ataupun bermaksud larutan berkepekatan zat terlarut yang tinggi yang merentas membran separa telak. Ni, kita tahu ni. Ini dikatakan sebagai osmosis. Osmosis maksudnya melibatkan molekul air. Air je, bukan gas. Tadi kita cerita tentang gas karbon dioksida. Kita cerita tentang gas oksigen. Itu melalui fotosintesis ataupun proses respirasi. Sekarang ni kita nak lihat bagaimana proses osmosis terlibat dalam mempengaruhi liang stoma. Membran ini telak. Maksud yang di sini ialah membran separa telak. Separa telak merujuk kepada membran ini telak kepada air tetapi tidak telak kepada sesetengah zat terlarut seperti molekul sukrosa. Molekul sukrosa ni maksudnya dia tak dibenarkan merentasi. Yang boleh, yang tak boleh, tak boleh. Jadi osmosis ni nak faham macam mana? Dia macam ni. Tengok gambar ni, yang pertama. Ada dua bahagian, kita letakkan A dan di sebelah ni sebagai B. Di sebelah A ni, kalau kita kira lah, yang merah-merah ni, yang putih, yang titik-titik merah ni, ini adalah apa dia? Molekul zat terlarut. Sini adalah molekul zat terlarut. Apa ni katakan molekul zat terlarut? Molekul zat terlarut ni ialah apa sahaja benda selain daripada air. Contohnya, kita dalam segelas air kita tu, segelas air saja ni contoh. Nampak Okey, ada air dalam ni. Ada air je, tak apalah. Jadi, tak ada molekul zat terlarut. Dalam air saja ni tak ada molekul zat terlarut. Tapi sekiranya saya letaklah gula dalam ni. Saya letaklah apa-apa sajalah selain pada air. Letak serbuk Milo contohnya. Saya letak garam. Jadi semua tu dikenali sebagai molekul zat terlarut. Jadi kalau lihat di A ni, molekul zat terlarut dia ada tak? Ada kan? Kalau kita kira dari segi dot dia tu, dia ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita nak letak, nak bandingkan yang sebelah B tu, banyak kan? Lebih daripada 20. Lebih daripada 20. Maknanya, di sebelah B tu, kepekatan dia lebih tinggi berbanding di sebelah A. Sebab apa? Sebabnya B itu mengandungi molekul zat terlarut yang lebih besar. Jadi berbalik kepada konsep osmosis tadi. Osmosis, osmosis iaitu pergerakan molekul air. Dia mesti melibatkan molekul air. Molekul air ni dia boleh tak merentasi ni? Ini dilabelkan sebagai membran separa telak. Okey, tadi saya sebut membran separa telak ni dia hanya benarkan air je masuk. Yang cross melaluinya. Molekul zat terlarut yang bersaiz besar seperti sukrosa tidak boleh merentasinya. Jadi bila molekul air yang boleh merentasi saja, maka yang molekul air jelah yang boleh bergerak daripada A pergi ke B. Sebab apa nak pergi ke B? Sebab kita ada dua perbandingan kiri dan kanan. Yang A, kepekatan molekul terlarut dia adalah rendah. Ataupun kepekatan zat terlarut dia rendah. Manakala di B, molekul zat terlarutnya tinggi.
maka air akan meresap dari kawasan yang berkepekatan rendah ke kawasan berkepekatan tinggi. Jadi akibatnya apa yang berlaku, yang gambar rajah sebelah ni, ini hanya molekul air dapat bergerak merentas liang membran separatelak. Ya? Dan kita dapati air telah menjadi surut. Ya? Tengok paras air. Ya, paras air telah berkurang daripada yang asal. Ya, ini A, ini B, ya. Dan paras air di B meningkat sebab air telah meresap masuk ke dalam bahagian B. Ya. Jadi paras air di bahagian B akan meningkat. Sedangkan molekul zat terlarut kekal berada dalam bahagian masing-masing. Okey. Itulah yang dikatakan osmosis. Ya, osmosis. Proses osmosis di dalam sel pengawal. Jadi apabila terdapat cahaya, sel pengawal menjalankan fotosintesis untuk menghasilkan glukosa. Jadi glukosa ni adalah selain daripada oksigen, glukosa juga merupakan hasil daripada fotosintesis. Kepekatan glukosa dalam sel pengawal meningkat dan menyebabkan air meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Ya. Oleh sebab itu, sel pengawal menjadi segah dan membengkok. Bila air banyak meresap ke dalam sel pengawal tersebut, sel tersebut menjadi segah. Bila dia segah, air yang berada dalam wakul sel pengawal tu akan menolak air itu, molekul air itu menolak sitoplasma ke dinding sel, menyebabkan sel menjadi bengkok. Bengkok. Sebaliknya pada waktu malam atau hari panas, air meresap keluar dari sel pengawal juga secara osmosis dan menyebabkan sel pengawal menjadi flaccid. Flaccid ni macam kita kata mengecut lah. Mengecut. Dan lurus. Okay, dan lurus. Seperti gambar rajah di sebelah kanan. Ya. Jadi kita lihat perubahan bentuk sel pengawal yang disebabkan oleh osmosis. Okay. Jadi ini ialah sel pengawal. Sel pengawal yang flaccid dan lurus. Okey. Ini yang flaccid sebab apa? Sebab air dah banyak meresap keluar. Tengok ni wakul. Ini adalah wakul. Jadi wakul tu salah satu tempat menyimpan air. Jadi bila air banyak keluar daripada sel, maka sel tersebut menjadi flaccid. Bila flaccid, dia akan jadi lurus. Lurus. Bila kita lukis tu, dia jadi gini lah. Dia jadi huruf D. Senang ya, ingat flaccid. Okey, flaccid. Okey, D. Flaccid. Mana bentuk sel pengawal tu, dia jadi macam tu, D. Ingat D, ingat flaccid. Kemudian, yang sebelah kanan pula, sel pengawal yang segah. Bila air banyak meresap masuk ke dalam sel, dalam wakul, seperti yang saya sebutkan tadi, wakul tadi akan menolak ke dinding sel, menjadikan sel itu segah dan dia bengkok. Bila bengkok, jadi dikatakan sebagai keadaan yang segah. Keadaan segah. Kepentingan persekitaran yang tidak tercemar untuk kemandirian tumbuhan. Kepentingan dia. Apa kepentingan persekitaran yang tidak tercemar?
Kenapa perlu kesetaraan yang bersih, yang nyaman, yang bebas daripada bahan pencemar? Persekitaran, terutamanya udara yang tidak tercemar, amat penting untuk menjamin tumbesaran dan kemandirian tumbuhan. Okay, perkataan kemandirian ni, mandiri, maksudnya ialah penerusan hidup, ya, ataupun survival dia. Dia punya continuity of living, ya, kehidupan yang berterusan dia, mandiri, supaya dia boleh survive, ya. Jadi kalau berlakunya keadaan seperti jerebu, debu dan habuk terhadap kemandirian tumbuhan, bagaimana? Ya, kita lihat sekiranya keadaan berjerebu, berdebu dan berhabuk, udara yang tercemar ini memudaratkan tumbesaran dan kemandirian tumbuhan. Bagaimana? Ya, dengan dia mengurangkan bila habuk tu ataupun jerebu tu, ya, menutupi permukaan daun. Kan? Seperti gambar rajah berikut, ya. Gambar rajah ni. Ya. Daun pokok ni dipenuhi dengan debu. Jadi apabila cahaya kena pada permukaan daun ni, daun tidak dapat menyerap cahaya matahari secara maksimum. Jadi bila cahaya matahari tidak dapat diserap secara maksimum, kadar fotosintesis akan berkurang. Ya? Akan berkurang lah. Kerana jerebu, debu dan habuk yang terenap dalam liang stoma, dia boleh menghalang gas. Gas apa? Gas karbon dioksida untuk meresap masuk ke dalam daun. Untuk membolehkan proses fotosintesis itu berlaku dengan baik. Dalam masa yang sama, gas oksigen akan berkurang. Ya, dibebaskan ke persekitaran. Bagaimana pula sekiranya persekitaran kita dipenuhi dengan gas yang beresid? Gas yang beresid. Gas bahan pencemar udara yang beresid seperti sulfur dioksida, ya, nitrogen dioksida, yang dibebaskan daripada siapa? Yang dibebaskan daripada asap-asap kilang. Ya. Kilang yang membebaskan gas-gas ni, terutamanya kilang yang tidak menggunakan penapis di cerobong kilang dia tu, ke cerobong asap dia tu, menyebabkan gas-gas tersebut, iaitu gas sulfur dioksida dan gas nitrogen dioksida ni melarut dalam air hujan. Jadi bila dia melarut dalam air hujan, ia akan menghasilkan hujan asid. Jadi hujan asid tersebut apabila kena kepada tumbuh-tumbuhan akan berikan kesan kepada tanah dan juga tumbuhan tersebut. Ya, pokok-pokok boleh pupus. Tanah jadi tidak subur. Dan ini akan menjejaskan survival ataupun kemandirian dan tumbuhan tumbuhan. Kerana kita tahu bahawa tumbuhan tidak dapat hidup dalam tanah yang beresid, ya. Yang beresid. Hal ini akan mengurangkan hasil pengeluaran pertanian dan menyebabkan masalah kekurangan sumber makanan. Jadi antara langkah pencegahan pencemaran terhadap tumbuhan dalam konteks tempatan dan global, yang pertama, mengharamkan pembakaran terbuka. Selalunya pembakaran terbuka ni banyak berlaku di negara jiran kita, ya, Indonesia, ya. Jadi mereka kebanyakan diorang punya aktiviti pertanian tu, setelah mereka selesai mengutip hasil, ya, mereka akan buat pembakaran dalam skala yang besar. Ya, dalam skala yang besar menyebabkan gas-gas karbon dioksida yang terbebas melalui tiupan angin monsun akan sampai ke negara kita. Tetapi negara kita pun tidak kecuali jugalah. Rakyat negara kita juga ada sebahagiannya, sesetengahnya yang tidak bertanggungjawab melakukan pembakaran terbuka, ya. Yang kedua, mengehadkan bilangan kenderaan bermotor
yang bergerak dalam bandar, ya, seperti di Beijing, ya, kebanyakan penduduk di Beijing, China ni menggunakan basikal sahaja, ya. Seperti mana kita tahu bahawa basikal tidak membebaskan gas, ya, daripada asap kenderaan. Asap kenderaan ni membebaskan gas apa? Gas yang banyak dibebaskan ialah gas karbon monoksida, ya. Gas karbon monoksida. Selain daripada itu, gas pelambam. Jadi yang pembakaran terbuka, gas karbon dioksida, ya, CO2. Seterusnya, cadangan yang ketiga, menggalakkan penggunaan tenaga alternatif seperti tenaga suria. Gunakan solar lah. Menggunakan solar sebagai sumber alternatif. Sekarang ni negara kita, yang seperti mana yang kita dapat sekarang ni, elektrik yang kita dapat, ianya dapat daripada sumber iaitu hidroelektrik, ya. Sumber hidroelektrik. Jadi sumber hidroelektrik ini sudah tentu dia akan mengorbankan hutan, ya, hutan untuk membina empangan, ya, membina empangan bagi menghasilkan elektrik, ya. Daripada empangan tu terhasillah elektrik. Jadi sebab tu kita menggunakan sumber air, sebab kita, negara kita mempunyai sumber air yang banyak dan murah. Tapi kalau nak guna suria ni, kita perlukan modal yang besar, ya. Nak pasangkan panel suria ni ataupun panel solar ni letak di atas bumbung rumah kita, ya. Tapi kosnya agak tinggi. Tapi dari segi, kalau konteks kita nak bincang berkenaan dengan adakah ianya baik dari segi persetaraan, jawapannya sudah tentu baik, ya. Jadi habislah kita punya kelas, ya, habisnya kita punya perbincangan untuk bab 2.